Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita mula pelan-pelan. Tak ramai lagi, dalam 11 orang je. Jadi kita mulakan sesi petang ni untuk kesinambungan. Pagi tadi kita dah selesai univariate. Petang ni kita sambung lagi beberapa latihan untuk kita faham betul-betul kenapa reka bentuk atau teknik yang bersesuaian merujuk kepada kita punya hipotesis ataupun persoalan kajian untuk menentukan kesesuaian sama ada nak gunakan univariate ataupun multivariate. Tadi sebelum kita break saya ada bagi intro sikit. Multivariate bila dalam condition kita menggunakan DV itu, dependent variable, lebih pada satu. Jadi kalau satu dia masih lagi dalam kumpulan univariate. Jadi untuk kumpulan multivariate dia kena lebih dari satu, boleh jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, ujian MANOVA. Okey, kita ada juga akan ada nanti sampel bebas dan sampel berulangan. Okey, kita akan ada IV, DV dan cuma DV itu lebih daripada satu. Okey, kita mulakan dengan jadual 6.1 untuk MANOVA sampel bebas. Okey, seorang pensyarah Fakulti Sains Kognitif, okey, dia mengesyaki bahawa jantina mungkin merupakan faktor yang menentukan aspek kemahiran berfikir, iaitu kemahiran membuat inferensi, kemahiran menilai hujah, kemahiran membuat andaian para pelajar Fakulti Sains Kognitif di Malaysia. So ada 3 kemahiran. Kemahiran membuat inferensi, kemahiran menilai hujah dan kemahiran membuat andaian. So DV kat sini adalah kemahiran itu. Ada 3 DV. Kemahiran buat inferensi, kemahiran menilai hujah dan kemahiran buat andaian. So IV kita satu je, iaitu jantina. Disebabkan satu IV, ada DV 3, kita tak boleh buat kajian univariate. Contohnya ANOVA satu hala sampel bebas, tak boleh. Disebabkan DV kita 3, kita kena gunakan multivariate sampel bebas. So kajian ni melibatkan 278 pelajar. Bila nak tengok jantina, kita pecahkan sampel, lelaki 135 dan perempuan ada 145. So bagi kajian ini, ketiga-tiga aspek kemahiran berfikir dikumpul dengan menggunakan soal sidik sedia ada oleh Watson Glaser, Critical Thinking Appraisal, okey, dengan mengandungi 80 item. Persoalan dia, adakah jantina iaitu lelaki dan perempuan, adakah perbezaan antara lelaki dan perempuan terhadap kemahiran membuat inferensi, DV yang pertama terhadap kemahiran membuat andaian, DV yang kedua dan kemahiran menilai hujah. Okey, hipotesis penyelidikan, adakah jantina merupakan faktor yang menentukan kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah di kalangan pelajar Fakulti Sains Kognitif. Okey, hipotesisnya sebaliknya lah, adakah jantina bukan merupakan faktor yang menentukan kemahiran inferensi, kemahiran andaian dan kemahiran menilai hujah. Okey. Untuk exercise 6.1 tu, ni step dia. Dia ada 4 je step. Okey, sama macam ANOVA satu hala. Beza kat sini dia ada 1 IV, dia ada 3 DV. Itu je. Okey. Jadi klik analyze GLM. Okey, sekarang bukan univariate dah. Sebab kita multivariate. So tadi kalau ANOVA satu hala sampel bebas, kita akan pilih analyze GLM univariate. So untuk petang ni sebab DV lebih daripada 1, so GLM klik multivariate. Jadi masukkan ketiga-tiga variable dependent variable tu dalam dependent variable dan masukkan IV kita iaitu jantina dalam kotak fixed factor. Okey, nombor 3 klik option. Okey, klik jantina, display mean for dan descriptive statistic and homogeneity test. Okey, dan klik continue. So kita ada 4 saja arahan untuk ini. Okey, mohon semuanya ikut 4 step ni untuk latihan 6.1. Okay, laju dah ramai dah siap dah. Syarul Nizam dah settle. Rohaida pun dah dapat.
Kita tunggu yang lain pula kan. Farah pun dah dapat kan. So dia pagi tadi asas. Kalau kita pagi tadi dah boleh dah buat, especially yang bila kita dapat buat ANOVA 2 hala untuk repeat measures, itu maksudnya kita boleh buat sesi petang ni, tak ada masalah. Jadi sebenarnya petang ni cuma kita nak apply je. Tadi pagi kita buat univariate, petang ni nak buat multivariate. Okay, Siti Faida dah, Siti Arfa dah. Semua dapat Okay, Tio pun dah dapat dah. Okay, kita tengok result Okay, result untuk MANOVA untuk sampel bebas. Okay, minta maaf. Tak habis lagi. Okay, sekarang sambung je. Kita lupa nak buat graf. Okay, sambung je. Pergi dekat atas, sambung buat graf. Daripada tadi kan, dia dah siap tadi kan. Kita punya yang pertama tadi ni kan. Sambung je, klik graf. Klik graf dekat atas tu, klik line. Pilih multiple, pilih summary of the separate variable, pilih defines. Okey, nombor 2, masukkan ketiga-tiga variable bersandar dalam line represent dan variable IV kita bebas jantina masuk dalam kategori exist, klik OK. So kita nak buat graf. Minta maaf daripada tadi sambung je. Okey, lepas klik OK tadi, pergi dekat atas, cari graf, lepas tu sambung. Step 1 hingga step 3. Ingat takut saya lupa nanti. Next step lepas ni pun, lepas dia settle yang contoh tadi macam 4, klik OK, lepas tu sambung buat graf tak. Buat graf dulu Okay, dapat tak graf? Klik graf, line, multiple summaries of the separate variable, betul klik define. Kemudian masukkan ketiga-tiga DV kita, ketiga-tiga variable bersandar dalam line represent dan variable bebas jantina dalam kategori exist, betul okey. Dapat ke? Dapat, semua dapat. So kita buat graf lah. Maksudnya tadi, kalau macam pagi tadi univariate, kita klik plot. Ada klik plot untuk buat graf. Untuk yang ni kita asing lah. Kita lepas 4 step tadi, kita kena klik graf. Untuk multivariate ni lain sikit untuk bahagian graf. Okay, kita tengok result. Ramai dah dapat tu. Okay. Jadi result kita tadi ada 3 DV kita. DV yang pertama adalah inferensi. DV kedua adalah andaian. DV yang ketiga adalah hujah. Okay, tadi kita dah tengok jantina kan. Jadi jantina kita punya IV. Dan juga 3 tadi kemahiran ni, kemahiran inferensi, kemahiran andaian dan hujah adalah kita punya DV. Jadi 1 IV dan 1 DV. Namun IV yang pertama ni ada jantina, ada 2 iaitu lelaki dan perempuan. Jadi kita dapat tahu inferensi bagus dekat perempuan paling tinggi. Untuk andaian lebih pada lelaki walaupun tidak terlalu banyak perbezaan. Saya rasa andaian mungkin tak signifikan kerana perbezaan terlalu kecil. Hujah kat sini perempuan lagi tinggilah. Jadi kalau tengok sini inferensi dan hujah lebih pada perempuan. Dan andaian adalah pada lelaki, namun pada andaian perbezaan ini terlalu kecil. Okey, kita tengok pada box test. Kenapa keluar box test? Sebab kita buat multivariate. Bila keluar multivariate, okey, menarik yang untuk kita perbincangkan petang ini. Saya bawa satu permasalahan. Kalau you nampak sekarang ni, kita punya signifikan kat situ adalah signifikan. Apa maksud dia? Tidak mematuhi ujian MANOVA. Untuk dapatkan box test, dia kena lebih besar daripada 0.5. Tapi dalam kes ni 0.002 lebih kecil dari 0.05. Jadi data ini tidak mematuhi ujian MANOVA. Nampak ni, keputusan menunjukkan keputusan signifikan. Ini menunjukkan data terpesong daripada salah satu syarat kesamaan kovarian. Keputusan ini perlu dilaporkan dalam kajian. Okey, kita tengok implikasi bila data kita, data box plot kita tidak mematuhi ujian MANOVA. Okey, jadi walaupun tidak mematuhi tapi tetap kita kena laporkanlah. Okey, kalau kita tengok dekat jantina dekat sini, semua signifikan.
Dari sini Pilal trace dengan Will Lambda, kita baca Pilal trace lah. Kita baca Pilal trace yang mana nilai F kita, degree of freedom kita 3 dengan 274. 3,274 sama dengan nilai F kita 5.367 yang mana nilai P kita adalah kurang daripada 0.05. Jadi nak beritahu bahawa jantina, terdapat perbezaan dari segi jantina untuk menggambarkan kemahiran tadi. Jadi terdapat significance. Okey, living test pun keluar. Tadi bot test keluar, living test akan keluar pada 33 DV kita. So kalau tengok kat sini 0.033, 0.5 dengan 0.010. Jadi yang betul-betul signifikan cuma andaian dia. Jadi andaian dia mematuhi hujah living kerana 0.441. Tapi untuk inferensi dan hujah tak signifikan. Jadi dia tidak mematuhi ujian MANOVA. Tapi dalam box test tadi keseluruhan dia memang tidak mematuhi, tapi dalam tengok satu-satu untuk test dalam living test, satu dia mematuhi, dua lagi tidak mematuhi. Okey, kalau kita tengok pada jantina, kalau kita tengok kesan dia mempengaruhi kat sini. Okey, jantina, tengok jantina dia kena baca tiga-tiga sebab DV kita 3 multivariate. Sejauh mana jantina boleh memberi kesan kepada inferensi, andaian dan hujah. Boleh mempengaruhi inferensi andaian dan hujah. Okey, kalau untuk bawah tu keluar R square bawah, nampak tak R square tu? Jadi kat sini 0.032. Dalam 3.2% je. Dalam 3.2% je inferensi. Kemudian andaian kosong, lagi habis. Andaian dari segi jantina tak ada apa-apa efek pun. And jantina mempengaruhi hujah sebanyak 2.8%. Okey, dekat sini kita nak buat conclusion. Kalau kita lihat dapatan ini, memang dapatan yang kurang okey sangat. So, inferensi jantina mempengaruhi inferensi 3.2% je. Okey, untuk hujah cuma 2.8% je. Dan untuk andaian tak ada peratus. Jadi disebabkan nilai mempengaruhi atau nilai efek ni sangat rendah, kat situ kita dapat bayangkan kita punya living test pun cuma satu saja mematuhi, bot test tadi pun tidak mematuhi. Jadi kat sini kita boleh memberi satu gambaran bahawa dengan kajian ini iaitu jantina terhadap 3 tadi, dia sebenarnya dia memberi satu gambaran bahawa dia secara umum keseluruhan Pilal trace dia secara signifikan ada terdapat perbezaan tentang tiga-tiga kemahiran tu. Tapi kalau kita tengok dari segi satu persatu, dari segi kesan regress dia, sebab DV kita lebih daripada 1, kita nampak kat sini bahawa okey, semua rendah. Semua rendah daripada ada yang 3.2%, ada yang 2.8%. Okey, alright. Ada yang tanya macam mana yang ni? Laporan ni macam ni lah cakap. Keputusan ini perlu dilaporkan. Kita kena beritahu lah. Tapi untuk kita lah, kalau kita dapat result macam ni kita laporkan. Cuma kalau macam saya dapat result ni saya akan berfikir, okey, kenapa saya punya result ni memang tak okey. Jadi mungkin kalau dekat sini kita pakai 3 kemahiran tadi kan, mungkin saya akan berfikir balik lah, betul ke keputusan saya nak pakai 3 kemahiran ataupun sebenarnya 2 kemahiran dah cukup. Kan kalau nampak tadi kemahiran andaian yang ada problem sikit. Mungkin kajian saya lebih kepada membuat inferensi dan hujah je, gunakan 2 IV dan sebagainya. Okey, saya nak ulang balik. Okey, ini kajian kita. Kalau inilah framework kita, so kita kena laporkan lah. Mematuhi atau tidak mematuhi ujian MANOVA, kena laporkan. Tapi disebabkan ujian box test dan living test tadi tak okey, kita dah boleh agak dah mesti ada permasalahan. Dan jelas permasalahan itu wujud kerana peratus jantina terhadap 3 kemahiran tadi sangat rendah. Okey, ni tadi kan kita dapat 3.2% dengan 2.8%. Okey, ini graf yang kita buat tadi, yang klik graf. So kita nampak yang tengah-tengah tu andaian flat. Tak ada beza sangat. So kita ada perbezaan antara lelaki dan perempuan untuk inferensi dan juga kita dapat perbezaan dalam konteks hujah. So inferensi dengan hujah terdapat perbezaan, cuma dekat andaian tu dia flat. Sama, tak terlalu banyak perbezaan. Okay, ini cara pelaporan untuk MANOVA sampel bebas. Okey, kita bagi beberapa contoh MANOVA yang seterusnya yang disebut sebagai MANOVA 2 darab 2. Assalamualaikum, Doktor. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, okey, kalau macam keputusan macam ni kan, dia macam tak cantik lah kan? Rendah ni, kalau macam ni consider rendah lah ni. Yelah.
adakah boleh, maksudnya macam ni contoh kita dapat tengok andaian ni macam tak memberikan, maksudnya tak ada ni Tak ada sangat beza lah. lah, tak ada beza lah. Laki Kan? perempuan beri andaian sama je. Kan? Boleh ke kalau kita buang? Maksudnya boleh Tak boleh, kita buang ke? dia semua Tapi buang dia ni ada dalam framework. based pada literature review lah. So based pada literature review, based pada problem statement kita dan based pada kita punya proposed conceptual framework. So kalau memang dari awal-awal lagi memang you nak pakai inferensi dan hujah saja, so kita kena carilah teori ke konsep literature review yang memang fokus kajian kita nak tengok pada dua ni saja. Maksudnya kita nak katalah kita dah dapat result sini, kita nak tukar, kita nak buang andaian, so kena tukar baliklah semua penjelasan kita bab 2 dengan bab 1 kena ubah sikit lah. Okey. Tapi kalau katakanlah dalam kita laporkan juga, tapi kita based on maksudnya kita kena hujahkan semula lah. Kalau katakan keputusan yang dulu tu andaian tu ada perbezaan, tapi kita punya kajian tu tak ada perbezaan, maksudnya tak ada menunjuk cadangan perbezaan, lah. kita just laporkan sajalah kan. Laporkan nanti dekat bahagian recommendation dan cadangan untuk kajian akan datang supaya dicadangkan kajian akan datang supaya menambah lagi bilangan dependent variable ataupun menukar kita punya jantina dengan faktor IV yang lain. So itu kita boleh cadangkan untuk next study lah. Okey. Terima kasih. Kalau tanya saya sekarang ni macam kajian kita adalah berkaitan dengan kemahiran ni kan. Jadi kemahiran ni mungkin kita kena jumpa, follow konsep lain atau teori lain. Mungkin selain daripada 3 mungkin ada benda lain lagi. Okey, terima kasih doktor. Okay, tapi kalau secara jujur, apa yang kita dah jumpa, kita laporkan je lah. Cuma dapatan kita tak menarik lah. Jadi macam mungkin dekat literature review cerita okey kan. Memang terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan terhadap inferensi andaian. Tiba-tiba dapatan kita memang sangat lemah. Jadi bila dapatan kita sangat lemah, bila nak tulis dalam bahagian perbincangan, macam mana kita nak nyatakan bahawa penting. Jadi kita cuma beritahu dapatan kita tak berapa okey dan kita mencadangkan elemen-elemen lain daripada kita nak bincangkan finding kita sendiri. Maksud saya macam ni. Kalau saya personally memang saya lah kan, bukanlah kata salah. Kalau tanya saya, alamak rendah sangat lah. Jadi saya akan ada rasa macam saya nak check balik saya punya research lah. Ada kat mana kelemahan kat sini yang sehingga saya punya result tak berapa nak okey. Contoh dekat sini dengan menambahkan buat 2 IV, kan, buat 2 IV ke, dengan cari literature review, boleh tak kalau pakai 2 IV, pakai jantina dan umur. Sejauh mana jantina dan umur tadi boleh memberi kesan pada inferensi, andaian dan hujah. Kan? Jadi boleh juga pakai 2 IV. Selepas ni kita akan tunjukkan contoh kalau ada yang 2 IV. Alright. Okay, ni asas. Kita pergi aras susah sikit. Kita pergi aras yang sedikit sukar sedikit, iaitu faktorial 2 darab 2. Maksudnya kat sini kita ada 2 IV. Kita ada 2 IV dan kita check ada berapa DV kat sini. Seorang pengkaji, okey ni latihan 6.2 kan. Seorang pengkaji melaksanakan kajian bagi mengenal pasti sama ada jantina dan pengkhususan akademik. Ada 2. So kita kat sini ada 2 IV iaitu jantina dan pengkhususan akademik. Okey, nampak tak kita tajuk kita kat atas tu MANOVA faktorial 2 kali 2. So kenapa datang 2? 2 tu base pada jantina sebab ada lelaki dan perempuan, sebab tu 2. Pengkhususan akademik sebab sains dan sastra. Itu yang jadi 2 darab 2. Merupakan faktor kepada 5. So kita ada 5 DV iaitu kelancaran, keaslian, penghuraian, keabstrakan tajuk dan rintangan terhadap penutupan pramatang. So ada 5 DV. So kita ada 2 IV dan kita ada 5 DV. Disebabkan 5 DV, kita gunakan multivariate. Okay, kajian ini sampel seramai 90 dipilih secara rawak daripada populasi. Responden kajian dalam sampel itu menjawab ujian Torrance, maksudnya dah gunakan inventory dan set daripada Torrance Test of Creativity Thinking yang mengandungi 3 permainan digunakan mengumpul data daripada responden kajian berkenaan 5 aspek ataupun 5 dependent variable yang tu. Okey, kita punya step ada 5. Sekarang ni mohon buka jadual 6.2, kita buat exercise yang ni. Okey, kalau yang siap awal, nombor 5 tu dah siap nanti, terus buat graf. Okey, step nombor 1, klik analyze. Okey, GLM multivariate. Kita masih lagi multivariate. Okey, masukkan ke 5 variable bersandar tadi dalam petak dependent variable.
dan masukkan kita punya jantina, IV pertama, IV kedua, pusat akademik ke petak fixed factor. So ada 2 independent variable, ada 5 dependent variable. Next, nombor 3, klik option, pilih jantina, pengkhususan akademik dan juga gabungan jantina dan pusat akademik. Dia memang automatik keluar yang tu, yang ketiga tu. Jantina dan pusat akademik, gabungan tu, dan masukkan dalam petak display min 4. Okay, pilih descriptive statistik dan homogeneity test, klik continue, klik OK. Okay, kalau dah siap tu nanti, lepas klik OK tu, nanti buat graf lah kan. Graf, line, multiple, summary or spread variable, masukkan kelima-lima variable bersandar dalam line represent dan juga jantina dalam kotak exist. Lepas tu OK, lepas tu masukkan yang kedua pula. Tadi untuk jantina kan, ini untuk pengkhususan akademik pula. Masukkan kelima-lima bersandar dalam petak line represent dan variable bebas pengkhususan akademik dalam kategori exist. So kita ada 2 graf. 2 graf. Step nombor 1, nombor 2 graf yang pertama, step 4 dan step 5 untuk graf yang kedua. Okey, cuba buat. Okay, ada 5 step Klik analyze, GLM, multivariates. Kemudian kita masukkan 5 tadi dalam kotak dependent variable. So kita DV ada 5. So IV kita cuma ada 1 je, jantina masuk dalam fixed factor. Klik option, ada 3 akan keluar, jantina, pengkhususan akademik dan gabungan jantina dan pengkhususan akademik. Masukkan dalam petak display min 4. Lepas tu pilih descriptive statistic and homogeneity test. Lepas tu klik continue, klik OK. Okay, Syarul Nizam dapat dah? Okey. Kalau yang dah dapat tu sambung buat graf yang ni. Sambung buat graf. Okey. Macam mana yang lain? Okey ke? Selain daripada Syarul Nizam dan juga Farah, yang lain-lain macam mana? So kita masuk, masih lagi ujian MANOVA. Yang tadi kita pakai 1 IV, ada beberapa DV. So yang ni tadi apa? 1 IV, 3 DV. Latihan yang kedua, MANOVA factorial 2x2. So kita ada 2 IV dan kita ada 5 DV. Jantina tak perlu graf, kan ada 2 ni. Tadi ada soalan dekat WhatsApp. Soalan WhatsApp pula dekat bahagian chat. Kita akan nombor 1 dan nombor 2 ni. Mula-mula klik graf, line multiple summary. So kita buat graf untuk jantina dulu. Nampak nombor 2 ni. Masukkan ke 5 variable bersandar ke petak line present dan variable bebas jantina dalam kategori exist. Okey, siap satu graf. Okey, masukkan lagi ke 5 variable bersandar dalam kotak represent dan variable bebas pengkhususan akademik. Okey, buat satu lagi graf. Klik OK. So 2 kali lah untuk buat graf untuk jantina, buat satu graf untuk pengkhususan akademik yang terhadap 5 DV tu.
Mungkin tadi yang dekat bahagian chat tu Rohaida cuma buat untuk pusat akademik, buat step yang sama untuk buat jantina pula. Doktor, Saya teruskan. apa ni saya mau tanya soalan lah untuk pengetahuan. Untuk apa jadi kalau kita klik yang pasal yang line chat tu? So ini kita gunakan yang multiple kan? Kalau saya klik untuk yang simple tu? Boleh, tak ada masalah. Dia sebenarnya ni pilihan kita. Oh, pilihan Pilihan Okay. kita nak keluarkan, nak tunjukkan kita punya report nak pakai bar chart ke, nak pakai Okay. line ke, nak pakai pie chart pun tak ada masalah. Oh, ingat kalau mungkin yang Oh, tak ada. multiple ni kena multiple tak kan? Cuma dalam kat sini mungkin cadangan dia sebab nak nampak dalam bentuk line chart. Oh, okay. Sebab nak nampakkan perkaitan DV dengan IV tu nak pakai line chart. Tapi kalau you nak pakai chart yang lain pun tak ada masalah. Ada kan macam drop line semua tu. Boleh, kan? boleh ikut. Okay. Nak pakai terpulang, nak pakai apa-apa pun. Janji mudah orang faham lah. Yang paling penting orang lain mudah untuk faham. Lebih complicated kan doktor kalau kita drop line apa semua tu kan. Itulah. Dia tengoklah mungkin kes lain mungkin sesuai lah. Tengok kesesuaian. Okey, Siti Arfah pun dah dapat dah. Okey. Macam saya, bidang saya suka radar chart. Saya banyak pakai radar chart. Macam spider chart tu kan. Saya banyak macam tu. Tapi yelah mungkin orang lain tak suka pakai radar chart tu, mungkin suka bar chart ataupun pie chart kan contohnya. Dalam kes ni dia banyak guna line chart kan. Okay, tengok ada yang dah respon tu, dapat semua. Alhamdulillah dapat dah. Okay, kita tengok result Okay, dah semua dah dapat. Kita tengok result. Okay, jantina kita tahu laki perempuan lebih kurang balance lah kan. Laki 46, perempuan 44 dari segi bidang. Sains ada 50, sastra. Okay, bila kita ada jantina ada 2, pengurusan kita ada 2, sebab tu yang jadi factorial 2 kali 2. Jadi bila sebut factorial 2 kali 2 merujuk pada independent variable lah IV kita. Okey, kalau tengok kat sini dari segi kelancaran, kita ada 5 DV tadi kan. Kelancaran lelaki yang bidang sastra lagi tinggi. Kalau perempuan bidang sastra juga tinggi. Jadi kat situ kita dapat bayangkanlah. Jadi terdapat perbezaan lah antara sains dengan sastra untuk lelaki terdapat perbezaan, perempuan sains sastra pun terdapat perbezaan. Kita tengok aspek yang kedua, DV kedua asli. Sains sastra pun ada perbezaan tapi lebih kepada lelaki untuk sastra. Kalau perempuan pun sastra terdapat perbezaan. Jadi kalau kita tengok 2 ni, samalah tengok yang 3 lain. 2 ni kita boleh lihat untuk lelaki dan perempuan tinggi tu dekat bahagian sastra. Jadi nilai min untuk sains sastra untuk lelaki dan juga perempuan untuk sains sastra, nampak ni 94,119 ada perbezaan. 78,105 terdapat perbezaan. Okey, keaslian pun untuk lelaki sains sastra ada beza, ada perbezaan, dan perempuan pun ada perbezaan antara sains dengan sastra. Secara keseluruhan, lelaki sastra, perempuan pun sastra. Keaslian pun untuk lelaki lebih pada sastra, perempuan pun pada sastra. Okey, begitu juga dengan DV-DV yang lain lah. Okey. Tak apa, itu nilai min. Okay, seterusnya, memandangkan kita nak buat ni multivariate, kita buat box test. Kali ni box test cantik. Kita lega lah. Alamak, nasib baik. Kita punya box test okey kan? 0.235. Jadi dalam kajian yang kedua ni, berbanding kajian yang pertama tadi tu, dia tidak mematuhi ujian MANOVA. Yang ni dia mematuhi. Kerana 0.235 dia lebih besar daripada 0.05. Jadi data kita ni mematuhi ujian MANOVA faktorial 2 kali 2. Okey. Jadi kita rasa lega sikit lah kan. Jadi bila tengok result cantik. Jantina pun significance. Okey. Kita punya khusus pun significant. Bolehlah kalau nak laporkan nilai F. Untuk jantina F sama dengan degree of freedom kita 5 dengan 82, sama dengan nilai F kita 5.655, di mana nilai P kita adalah kurang daripada 0.05. Jadi terdapat perbezaan jantina secara signifikan. Begitu juga dengan khusus, so ada signifikan juga. Namun gabungan jantina dan khusus dia tidak signifikan.
Jantina signifikan, khusus signifikan, tapi jantina dan khusus tidak signifikan. Okey, dari segi aspek kelima-lima, bila kita buat leave-in test, dia merujuk pada kita punya DV. Okey, tadi kita buat univariate leave-in test kita satu je DV, tapi memandangkan ada 5 DV jadi keluar 5 DV. Okey, kalau tengok kat sini nombor 1 okey, sebab lagi besar daripada 0.5, nombor 2 pun lagi besar daripada 0.5, nombor 3 je ada problem sikit. Sebab dia 0.033, nombor 4 okey 0.91 dan peramatang pun tak capai 0.05. Jadi ada 2 yang tidak mematuhi ujian MANOVA, iaitu huraian penguraian, faktor yang ketiga, dan yang terakhir sekali peramatang, sebab kedua-dua itu adalah lebih kecil daripada 0.05. Namun walaupun ada 3 yang mematuhi, 2 tidak mematuhi, secara keseluruhan ujian leave-in menunjukkan bahawa mematuhi ujian MANOVA. Okey, kita tengok dekat sini dari segi test of Wedoin subject effect. Kita tengok jantina khususkan dekat sini. Kalau tengok satu persatu, walaupun tadi katakan jantina tu signifikan, tapi tengok satu persatu semua signifikan kecuali penghuraian dan juga tajuk abstrak. Penghuraian dengan tajuk abstrak tak signifikan. Sebaliknya khusus semua signifikan kecuali sama juga penghuraian dengan abstrak. Tetapi untuk gabungan jantina dan khusus semua tak signifikan. Okey, kita tengok dari segi R-square. Dari segi kehadiran, orang kata apa? Jantina dan khusus tadi, dengan adanya jantina dan khusus dapat memberi kesan kepada kelancaran, akan mempengaruhi kelancaran sebanyak 29.7%. Untuk keaslian 22.1%. Untuk penghuraian dengan abstrak ada problem sikit tadi kan? Jadi untuk huraian cuma 2.6% dan juga keabstrakan cuma 48.8%. Tapi untuk peramatang 35.2%. So ada 3 yang besar iaitu kelancaran 29.7%, keaslian 22.1% dan juga peramatang kita ada 35.2%. Cuma penghuraian cuma dapat 2.6 dan tajuk abstrak adalah 4.8%. Okey, itu cara kita laporkan. Lagi baik sedikit berbanding pada contoh yang pertama tadi. Okey, yang ni tak apa, ni nak tengok nilai min. Okey. Alright, kita buat apa compare min tadi kan. Jadi kat sini nak tengok kelancaran lelaki dan perempuan nilai min. Okey, sorry tak, ini nilai min. Sama je nilai min. Ni bukan compare manifest tu. Okey. Bila kita tengok dalam segi gambar rajah untuk jantina, mostly jantina dia lebih kepada lelaki lebih tinggi untuk dalam keadaan ni, perempuan rendah sikit. Okey, dari segi pengurusan akademik lebih pada sastra. Secara keseluruhan dari segi nilai min lebih pada lelaki dan kalau untuk pengurusan lebih kepada sastra. Okey, ini cara penulisan laporan penuh untuk MANOVA 2 darab 2. Okey, kita pergi pula faktorial 3 darab 2. 3 darab 2. Macam mana dapat 3 darab 2 ni? Kita tengok kita punya independent variable. Okey, jom kita tengok. Kenapa 3 bangsa? Sebab ada bangsa A, bangsa B, bangsa C. Itu yang 3 tu. Itu yang jadi faktorial 3. Kenapa jadi 2? Kali dengan personality. Personality ada introvert dengan extrovert je. Itu yang jadi faktorial 3 darab 2. Okey. Sebab kita tahu dalam research mesti dependent variable kena lebih daripada 1. Jom kita tengok berapa banyak dependent variable kita. Seorang pekaji melaksanakan kajian mengenai pasti sama ada bangsa dan personality merupakan faktor kepada 5 aspek. So ada 5 DV lah. 5 aspek kemahiran pemikiran, kritikal, sekumpulan webmaster dalam sebuah organisasi. Dalam kajian itu seramai 57 webmaster dipilih secara rawak daripada semua webmaster syarikat tersebut sebagai sampel kajian. So kita ada 5 lah, 5 aspek kemahiran sebagai kita punya DV. IV kita ada 2 iaitu bangsa dan bangsa dan juga personality. Jadi dalam konteks ni kita panggil independent variable kita adalah 3 darab 2. Okey, kita punya hipotesis bangsa dan personality kena baca dulu lah sebab IV kita 2. Bangsa dan personality merupakan faktor kepada 5 aspek kemahiran pemikiran yang kritikal iaitu andaian, hujah, inferensi, didaksi dan penuraian fakta. Okey, kita guna latihan kat sini adalah latihan 6.3. Buka jadual 6.3, ikut step ni. Ada 5. Okey, kita masih lagi MANOVA, klik JLM, klik multivariates.
So dependent variable kita ada 5 kan? Masukkan semua 5. So kita punya IV adalah personality dan bangsa masuk dalam fixed factor. Okay, clear option, personality, bangsa, personality dan gabungan dengan bangsa masukkan dalam display min4. Kemudian compare many facts sebab ada 3, bangsa ada 3 kan? So kita buat compare many facts. Benfredi di bawah kotak confidence interval adjustment. Dekat bawah display, pilih descriptive statistic and homogeneity test dan juga klik continue. Okay, yang ni pun kena buat graph pun ada. So boleh buat graph juga. Okay, cuba buat 5 step ni dulu. Lepas tu kita boleh buat graph. So kat tempat saya hujan lebat harap-harap kita punya coverage internet okey lah. Sekarang ni musim hujan je. Kat sini pun sama, mendung je satu hari. Okay, siapa lagi dah siap? Okay, ramai dah siap tu. Okay, kita boleh buat graph. Buat graph pula. Graph kat sini, klik graph, pilih line, multiple summary, separate variable define. So kita ada buat 2 graph. Graph pertama untuk personality. Masukkan kelima-lima variable bersandar dalam petak line represent dan variable bebas kita untuk personality ke dalam kotak kategori exist. Klik OK. Okay, buat satu lagi pula untuk bangsa. Masukkan kelima-lima variable bersandar dalam petak line represent dan variable bebas bangsa dalam kategori exist. Kemudian klik OK. Lain-lain dapat dah ke? Situ Faidah dah, Tio dah, Tio pun dah kan? Farah pun, Rohaida pun dah kan? Ramai yang dah ni. Okey. Okey, Siti Arfah pun dah dapat dah. Okey. Okey, jom kita tengok result dia. Okey, kita ada bangsa dan personality. So bangsa ada 3, extrovert ada 2. Yang tu jadi MANOVA, sampel bebas, faktorial 3, darab 3. Okey, kat sini kita tengok ada 5 kan DV kita. Kat sini descriptive statistik kita tengok nilai min. Kalau untuk andaian bangsa A lebih pada extrovert, bangsa B lebih pada introvert, bangsa C lebih kepada introvert. Jadi terdapat perbezaan untuk bangsa A juga, nilai perbezaan introvert dengan extrovert. Bangsa B pun terdapat perbezaan, bangsa C pun terdapat perbezaan. Secara total lebih kepada extrovert,
introvert 91, extrovert 94, terdapat juga perbezaan. Begitu juga lah proses-proses lain untuk penilaian hujah, untuk inferensi dan didaksi, kita boleh tengok bahawa terdapat perbezaan antara bangsa dengan juga bangsa dan juga personality. Introvert tu terdapat perbezaan. Okey, kita tengok box test. Okey, box test cantik sangat, 0.938, betul-betul mematuhi ujian Spanova kerana nilai dia lebih besar daripada 0.05. Box test kita okey. Kemudian kita tengok multivariate test. Kat sini kita tengok bangsa dan personality dan bangsa personality. Kalau tengok dekat bangsa, Pilatres adalah signifikan. Okey, tengok bangsa dan personality pun signifikan, tetapi personality tidak. Dalam kes ni, personality tidak memberi kesan kepada kita punya DV lah. Tapi untuk bangsa, gabungan bangsa dan personality ada. Okey, dari segi living test, semua cantik. Semua mematuhi kelima-lima DV, mematuhi ujian living test kerana nilai dia lebih besar daripada 0.05. And 0.357 lebih besar, 0.4878 lagi besar, 0.279 lebih besar, 0.184 lebih besar, 0.073 pun lebih besar daripada 0.05. Okey, kita tengok test of between subject effects. Kita tengok ada dua, bangsa dan personality. Kalau tengok dekat bangsa, okey, signifikan kepada andaian, penilaian hujah, inferensi. Tetapi untuk didaksi dan fakta, penguraian fakta, walaupun secara keseluruhan bangsa adalah secara signifikan terhadap 5 DV, namun kalau tengok satu-satu cuma dekat pengenalan andaian dengan penilaian hujah saja, dan juga inferensi ada 3, pengenalan andaian, penilaian hujah dan inferensi mendapat nilai yang signifikan. Namun untuk didaksi dengan faktor penguraian fakta tidak. Okey, untuk aspek personality, okey, walaupun tadi tunjukkan bahawa tak signifikan personality, dalam 5-5 tu punya ada satu yang signifikan dekat inferensi. Jadi inferensi dia dekat bangsa signifikan, dekat personality pun sini signifikan. Okey, ini seterusnya untuk bangsa, gabungan bangsa adalah signifikan. Gabungan bangsa dengan personality. Bangsa dengan personality untuk gabungan itu dapat menunjukkan sini signifikan. Okey, pairwise comparison kat sini untuk introvert sebab ada 2 je, jadi tak nampak cantik kat sini kan. So tengok semua tak signifikan, melainkan dekat inferensi je ada 1 signifikan. Okey, multivariate test kat sini untuk bahagian personality memang tak signifikan, tetapi untuk univariate secara keseluruhan walaupun tak signifikan tapi ada 1 yang signifikan dekat inferensi. Ni untuk kita punya DV. Okey, yang ni kita punya nilai mean untuk ketiga-tiga dependent variable kita. Okey. Alright, ini pairwise comparison untuk bangsa. Jadi kalau tengok kat sini banyak tak signifikan. Untuk bangsa A dan bangsa C signifikan untuk pengenalan. Bangsa C dengan bangsa A pun sesuai. Untuk menilai hujah bangsa A dengan bangsa C, bangsa A dan bangsa C juga, bangsa A dan C pun yang signifikan cuma pada B dan C. Untuk bangsa C dengan bangsa A pun signifikan. Itu untuk penilaian hujah. Kemudian untuk didaksi semua tak signifikan. Untuk penguraian fakta pun tak signifikan. Okey, multivariate tadi untuk bangsa semua tak signifikan, semua signifikan lah kan. Untuk bangsa semua signifikan, 0.18 kan, kita menunjukkan signifikan kat sini 0.3, 0.12 semua signifikan. Untuk univariates kat sini untuk kat sini semua signifikan kecuali didaksi dengan fakta penguraian. Okey, kita tengok bangsa and personality, nilai mean dia nak tunjukkan terdapat perbezaan atau tidak. Okey, ini segi graf. Kalau tengok pada graf ni untuk yang personality lebih kepada introvert. Introvert untuk warna pink, warna purple, didaksi dan warna gold untuk inferensi. Tetapi untuk extrovert dia bagus untuk warna kuning, penguraian fakta, penilaian hujah dan juga pengenalan andaian. Itu lebih tinggi berbanding introvert. Okey, ini untuk bangsa. Kalau tengok bangsa, dia lebih kepada bangsa A untuk warna hijau, penilaian hujah, warna biru untuk andaian dan juga purple untuk didaksi. Untuk bangsa B dia bagus dekat penguraian fakta. Okey, kemudian untuk bangsa C dia cuma bagus dekat bahagian inferensi. Jadi bagi bangsa C lebih pada inferensi,
Bangsa B dia lebih kepada penguraian fakta, dan kepada kumpulan A dia sangat baik dalam penilaian hujah, dalam penilaian pengenalan andaian, penilaian hujah dan juga didaksi. Okey, ini cara pelaporan penuh untuk MANOVA faktorial 3 darab 2. Okey, kita pergi pada repeat measure. Tadi MANOVA sampel bebas. 3 exercise yang kita buat. MANOVA ada satu IV, ada beberapa DV. Kemudian kita buat MANOVA faktorial 2 darab 2. So ada 2 IV. So kita last kali tadi kita buat MANOVA 3 darab 2 lah. Bangsa 3, personality 2. So sekarang ni kita nak buat repeat measures. Tadi sampel bebas, sekarang ni kita buat repeat measure data yang berulang. Okey, kita pergi jadual 7.2. Okey, saya suka exercise ni. Ada elemen sains sikit. Okey, seorang pengkaji meramalkan bahawa keadaan suhu. So kita tengok kajian suhu. Ni jadual 7.2 Seorang pengkaji meramalkan bahawa keadaan suhu memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran injiminasi sekumpulan pereka grafik di institusi seni reka di Kota Kinabalu. Dalam kajian itu seramai 135 pereka grafik dipilih secara rawak. Okey, sampel kajian diminta untuk menjawab instrumen untuk menumpukan. Instrumen menumpukan perhatian borang A, instrumen kemahiran injiminasi borang B. So keyword dia tumpuan dan injiminasi. Pada keadaan biasa bagi mendapati keupayaan menumpu perhatian dan kemahiran injiminasi mereka. Reka grafik kemudian disusun dalam 3 orang kumpulan berdasarkan skor subjek menumpukan perhatian dan kemahiran injiminasi sedia. Subjek-subjek dalam setiap kumpulan itu kemudian diagihkan kepada 3 kumpulan sampel padanan secara rawak. Dalam 3 bilik yang mempunyai suhu yang berbeza iaitu 25 sejuk, 30 sederhana dan 35 panas sikit. Responden diminta menjawab instrumen supaya memberi penumpuan lebih pada bilik sejuk atau bilik panas lah bila merujuk pada pengisian borang A dan borang B dan instrumen kemahiran injiminasi. Okey. So nak tengoklah memberi tumpuan dan berinjiminasi better duduk bilik sejuk 25 ke, duduk pertengahan bilik 30 ke, duduk 35. Ini satu kajian yang menarik juga. Okey, hipotesis penyelidikan kita, suhu memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran injiminasi pereka grafik. Jadi suhu memainkan atau memberikan kesan keupayaan dalam menumpukan perhatian dalam kemahiran injiminasi dan juga pereka grafik di institusi seni di Kota Kinabalu. So hipotesis null sebaliknya, suhu tidak memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran injiminasi pereka grafik di institusi seni Kota Kinabalu. Okey, ada 7 step semuanya. Ada 7 step. Okey, tu ada 7 step semuanya. Nombor 1, klik analyze, GLM, repeat measure. Sebab kita dah pakai repeated measure, so klik GLM untuk repeated measure. Okey, type variable suhu. Kena type type suhu. Jadi suhu ada 3 suhu tadi, 20, 30, 35 kan. Dan type pula angka 3 dalam petak number of level. Ingat, masukkan, typekan suhu dan nombor 3 dalam number of level. Kemudian klik measure, type ketiga-tiga variable bersandar tumpuan dan injiminasi. Demi satulah tumpuan dan injiminasi, maksudnya tumpuan bilik sejuk, tumpuan bilik sederhana, tumpuan bilik panas. Sama juga injiminasi. Bilik sejuk, sederhana dan panas, kau masukkan dalam petak measure of name. Okay, klik define, lepas tu pilih kontras. Dalam kotak kontras tu repeated dan klik butang change. Okey, berubah menjadi suhu repeated dan klik continue. Klik define pula, masukkan variable mengikut urutan dalam within of subject variable suhu. Last kali klik option, pilih suhu dan masukkan dalam kotak display min-for. Pilih compare manifest sebab suhu ada 3. Pilih Ben Faraday di bawah kotak confidence interval adjustment. Pilih descriptive statistic, klik continue, klik OK. So ada 7 step. Mohon semua buat 7 step ni.
Okey, kalau dah dapat bagi tahu Okey, ini yang repeat measures kan. Memang kena make sure jangan buat silap lah kan. Bila dah klik analyze, GLM repeat measure tu type variable bebas suhu. Okey, dalam petak dan angka 3 kan. Ke dalam petak number of level dan klik add. Kemudian klik measure, type 3 variable bersandar, tumpu dan eliminasi satu demi satu kan. Okey, kemudian klik define contrast, make sure kita punya suhu dah berubah kepada repeated. Okey, lepas tu klik define, masukkan variable mengikut urutan, klik option, pilih suhu dan masukkan dalam petak display min 4. Lepas tu klik compare many facts. Benfero ni di bawah kotak confidence interval adjustment, pilih descriptive statistik, kemudian klik continue. Okey. Dapat ke? Okey, Farah dah dapat dah. Yang lain-lain macam mana? Tio dah dapat juga. Okey. Syarul Nizam pun dapat dah. Okey. Ini menarik Cuba bayangkan kalau anak-anak kita, kalau dekat sekolah kan, kita nak tengok ada dua set, beri tumpuan dan eliminasi. Jadi kalau anak-anak kan, dalam kes ni mereka grafik lah, cuba bayangkan kat sekolah. So budak-budak ni kalau subjek yang untuk beri tumpuan, dia duduk bilik suhu sejuk ke sederhana ke panas. Itu juga kalau eliminasi macam subjek pendidikan seni contohnya. So dia better duduk dalam kelas ataupun duduk di luar kelas untuk meningkatkan daya eliminasi dan meningkatkan daya tumpuan tu duduk bilik sejuk ke sederhana ke panas. Itu yang kajian ini sedang melihat dari segi aspek penumpuan dan juga eliminasi. Dia sepatutnya duduk di bilik mana yang lebih baik sebenarnya. Adakah terdapat perbezaan antara suhu tu di dalam bilik-bilik tertentu dalam memberi tumpuan dan eliminasi. Okay, Rohaida pun dah dapat dah. Okay, kita tunggu seminit lagi buat kawan-kawan kita yang mungkin tengah buat. Okay, rasanya semua dah dapat tu kan? Okay. So kita baca dia punya result dia. So tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3 ikut suhu tadilah. 25, 30, 35. Jadi bilik sejuk, sederhana dan panas.
Nanti disuruh eliminasi 1 bilik sejuk, eliminasi 2 bilik sederhana, eliminasi 3 bilik panas. Okey, kalau kita tengok kat sini beri tumpuan, okey, beri tumpuan, duduk bilik sejuk ke 25 ke 30 ke 35. Dia lebih bagus kat mana tau? Beri tumpuan ni bilik sejuk 25. Okey, tapi eliminasi sebaliknya. Bilik sejuk kurang. Jadi kalau semakin kurang sejuk tu, eliminasi lagi bagus. Jadi dalam result ni nak beritahu bahawa kalau nak beri tumpuan better duduk bilik sejuk, kena ada aircon dan sebagainya. Okey, untuk eliminasi tak apa, duduk dekat outdoor pun tak ada masalah. Okey, duduk kat outdoor kan tak ada masalah. Duduk kat outdoor lebih baiklah, sebab kalau sejuk dia kurang untuk meningkatkan daya eliminasi. Okey. Ujian multivariate test ditunjuk kat sini dengan adanya multivariate test, pilar trace kita signifikan. Jadi nak tunjukkan memang suhu tu, 3 suhu tadi tu dapat memberi kesan kepada kita punya memberi tumpuan dan eliminasi tu. Secara signifikan. Nak laporkan F sama dengan berapa degree of freedom kita 4 dengan 41 dengan nilai F kita 108.929 dengan nilai P kita kurang daripada 0.05. Okey, kita tengok Mauchi test sebab data ni sekarang ni bukan pakai box test, bukan pakai living test sebab kita gunakan multivariate, jadi multivariate keluar Mauchi test. Tengok tak nilai kat sini adalah signifikan. Kalau signifikan dah tahu dah, table lepas ni kita baca table Huynh-Phelps. Okey. Okey, kita baca table Huynh-Phelps lagi kat sini. Tapi kat sini sebelumnya nak tunjukkan gambar ajar lagi sekali bahawa pilar trace dekat bahagian multivariate menunjukkan lagi sekali bahawa suhu dapat memberi kesan kepada penumpuan dan juga eliminasi. Okey, kita punya Huynh-Phelps. Jadi kat Huynh-Phelps untuk tumpu dan juga untuk suhu dari segi tumpuan dan eliminasi kedua-duanya signifikan. Huynh-Phelps untuk memberi tumpuan suhu pun signifikan, eliminasi suhu pun beri signifikan. Jadi suhu ni sangat mempengaruhi daya eliminasi dan juga memberi tumpuan dan dibuktikan secara signifikan. Okey, ni tak ada apa nak tengokkan case objective subject yang tadi. Jadi kedua-dua tadi adalah significance. Okey, dari segi nilai mean terdapat perbezaan yang signifikan. Okey, ni pairwise comparison sebab kita ada suhu lebih pada 2 kan. Jadi kita boleh buat compare many facts. Semua signifikan. Semua signifikan. Maksudnya nak beri tumpuan ni, duduk bilik panas, sederhana, sejuk akan memberi kesan. Eliminasi pun duduk bilik sejuk, sederhana dengan panas beri kesan. Jadi dalam kes ni, suhu dalam pembelajaran sangat penting. Suhu dalam berkarya sangat penting. Suhu dalam meningkatkan prestasi sangat penting sebab secara signifikan. Dalam kajian ni, dengan menguji suhu tu sangat baik sebenarnya. Dapat memberi gambaran bahawa suhu bukan perkara yang main-main, perkara yang penting kerana dia akan memberi kesan secara positif atau negatif kepada memberi penumpuan dan juga eliminasi. Okey, alright. Okey, jadi cara nak pelaporan semualah untuk kita punya ujian untuk repeat measures. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, kita teruskan untuk exercise yang seterusnya. So lepas ni adalah exercise untuk Markova pula lepas ni. Kita masukkan Markova. Okey? Kalau ada soalan boleh terus tanya tak perlu tunggu saya tanya soalan. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey? Kita dah masuk yang exercise yang topik yang terakhir. So petang ni kita dah masuk MANOVA sampel bebas, MANOVA sampel bebas 2 darab 2, MANOVA sampel bebas 3 darab 2. Kemudian kita dah pergi pula MANOVA untuk repeat measures. Sekarang ni kita nak masuk Markova pula. Okey, kita masukkan topik yang seterusnya adalah Markova. Bila tengok je nama ni, Markova ni ada huruf C. Seperti mana pagi tadi kita buat Ankova, C tu adalah covariate. Sama juga sesi petang ni, cuma bezanya DV lebih daripada 1, 2 ke 3. Kemudian kita ada covariate dan juga kita punya independent variable. Okey, kita pergi pada exercise 8.1. Jadi jadual 8.1. Okey, kes dia seorang pengkaji yang bertugas sebagai nazir melaksanakan satu kajian bagi mendapati sama ada jantina, jantina merupakan faktor kepada pengetahuan berhubung pengajaran pembelajaran berdasarkan internet. Okey, dan keupayaan guru sekolah mengaplikasi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan internet. So kat sini ada 2 keyword. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah aplikasi. Pengetahuan pembelajaran berdasarkan internet dengan pengaplikasian. Jadi ada 2, pengetahuan dan juga aplikasi. Okey,
Dalam kajian itu seramai 74 guru sekolah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian daripada sekolah-sekolah dalam daerah Batu Pahat. Pengkaji itu menyemak dari ciri demografi dan mendapati bahawa kumpulan berkenaan daripada guru-guru yang mengajar di bandar dan luar bandar. Oleh yang demikian, pengkaji ingin mengenal pasti PPBI iaitu pengetahuan dan aplikasi dengan mengawal lokasi sekolah. Jadi kita nak tengok dalam kajian ni, tengok secara mana dalam satu kajian sama ada jantina, lelaki dan perempuan, lebih kepada pengetahuan atau pengaplikasi pembelajaran berasaskan internet tadi dengan dikawal dengan lokasi sekolah, sama ada bandar atau luar bandar. Okey, hipotesis alternatif atau hipotesis penyelidikan jantina merupakan faktor kepada pengetahuan dan juga keupayaan guru-guru dalam daerah Batu Pahat mengaplikasikan PBI. Jadi pengetahuan dan mengaplikasi PBI dengan mengawal faktor lokasi sekolah. Itu yang kita punya covariate itulah adalah dari segi lokasi. Okey, kita ada step kat sini dengan nak buat graf sekali. So kita ada 4 step. Pertama, klik analyze, klik GLM, still multivariate. So kita cover kat sini kita pakai multivariate. Okey, masukkan kita punya kedua-dua variable bersandar kita dalam dependent variable. Kemudian kita masukkan kita punya jantina. Kedua-dua variable tadi itulah yang pengetahuan, yang kedua adalah aplikasi pembelajaran internet. Kemudian kita masukkan kita punya IV adalah jantina dalam fixed factors. Okay, jangan lupa kita punya covariate iaitu lokasi sebagai covariate. Klik option di bawah display, pilih descriptive and homogeneity test. Lepas tu klik continue, klik OK. Okay, buat 4 step ni untuk cover. Bila terlibatnya covariate dalam kajian ni adalah melibatkan lokasi sekolah. Okay, kita ada 4 ni. Kalau yang laju tu dah settle 4 ni, buat graf terus. Klik graf, line multiple summary, separate variable. Masukkan kedua-dua variable bersandar dalam petak line represent. Lepas tu variable bebas jantina dalam kategori exist. So IV kita jantina masuk dalam kategori exist. DV kita kedua-dua variable tu pengetahuan dan aplikasi masuk line represent. Lepas tu klik OK. Doktor, Ya, saya teruskan. di bawah display min 4 tu, tak payah letak jantina Yang bahagian graf No, di bahagian option. Kan kita klik option kan? Okay. Kat situ dah ada factors and factor interaction kan? Sekejap, saya bayangkan sekejap. Option di bawah display, pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Yang dekat atas tu tak payah. Estimate. Oh, nak pindahkan sebelah. Kena pindah juga. Pindahkan. Table atas yang pertama tu kan sebelum kita klik. Kena pindah kan? Kena pindah. Saya. Sama macam tadi lah. Maksudnya, you all buat seperti mana yang tadi kita dah buat lah. Dalam yang lain-lain tadi macam univariate pun kita akan pindah juga. Yang tadi yang kita buat sesi pagi tadi. Kita tak ramai petang ni, mungkin ramai ada urusan. Kita ada 11 orang je petang ni. Dah tak ramai dah. Dan kita pun dah sampai ke hujung dah sebenarnya. Kita dah selesai MANOVA, sampel bebas. Kita ada 2x2, 3x2. Kemudian kita dah buat sampel berulangan. Ni yang last ni kita buat MANCOVA lah ni. Okay, laju dah ni. Syarul Nizam dapat dah.
Okay, Tio pun dah dapat. Okay, Syarul Nizam kata benda ni kena selalu buat. Okay, nombor 1, ini kita lah kan, bila kita dah habis ni petang, cuba kita buat summary. Ambil contoh tadi, cuba ambil kertas kosong, cuba you bayangkan apa itu univariate, apa itu multivariate. Jadi kalau saya buat summary itu tak ada beza, saya nak you apply. Jadi bayangkan situasi bila kita buat t-test. T-test ada 3 kan. Okay, masa bila buat one sample t-test, masa bila kita buat pair sample test, masa bila kita buat independent test untuk ujian T. Kemudian kita buat ujian ANOVA. Apa yang katakan ANOVA sahala, 2 hala? Oh, ANOVA sahala bila ada 1 IV, ada 1 DV. Kalau 2 hala ada 2 IV, 1 DV. Sebab kalau DV banyak tu multivariate. So ni dalam kumpulan univariate. So kemudian ada sampel bebas. Okey, sampel bebas satu masa, tempoh masa. Kalau tempoh masa ada 2 bulan ke, minggu ke, tahun ke, dia kena gunakan repeat measure. Jadi ada assumption dia. Kalau sampel bebas pakai ujian living test, kena nilai lebih besar daripada 0.5 baru mematuhi ujian ANOVA. Begitu juga data berulangan repeat measures pakai multi-test. Multi-test kalau nilai dia signifikan kena pakai Hume Fabs. Kalau tak kena pakai Asperity Assume. Okey, kemudian kita buat SPANOVA. Okey, apa itu SPANOVA atau ANOVA gabungan? Adalah bila kita gunakan dua-dua sampel itu menggunakan sampel bebas dengan sampel bulangan secara serentak dalam IV kita. IV pertama pakai sampel bebas, IV yang kedua pakai sampel berulangan. Itu namanya SPANOVA. Okey, kemudian boleh melibatkan faktor ketiga, faktor kawalan dinamakan covariate. Jadi itu adalah kita punya UNCOVA. Masuk pula MANOVA. MANOVA ni disebabkan multivariate iaitu lebih daripada 1 dependent variable kita. Tak kisahlah 2 ke 3 iaitu dia panggil multivariate. So ada sampel bebas. Kita dah buat tadi sampel bebas 2 darab 2 berdasarkan kita punya apa? Kita punya independent variable. Independent variable pertama pakai ada 2, jantina lelaki perempuan. Kemudian pengkhususan ada 2, sains dengan sastra, jadi 2 darab 2. Okey, kita try juga 3 kali 2 tadi. Apa bangsa dengan personality. Jadi 3 darab 2. Okey, kita dah cuba dah sampel berulangan tadi. Ni sampailah yang terakhir, kita nak buat MANCOVA dari sudut nak tengok dari segi jantina. Jantina guru tu lelaki dan perempuan nak tengok sejauh mana dia dapat meningkatkan pengetahuan dan aplikasi dari segi pembelajaran berdasarkan internet dengan dikawal oleh lokasi sekolah. Ini kita exercise kita nak kena buat. Jadi buat selalu memang the best lah Syarul Nizam. Kalau buat selalu memang kena buat. Tapi kadang-kadang yang sebelum kita nak buat selalu tu kita kena faham dulu konsep. Bila kita dapat faham konsep dengan bahasa kita dengan cara yang mudah, so lepas-lepas ni kalau simpan slide ni, kalau tanya saya ada part saya tak hafal juga kadang-kadang. Saya sendiri akan gunakan slide saya ni. Jadi slide ni simpan, bila nak buat nanti refer kat sini. Saya percaya saya cara nak ingat saya tingkat contoh. Bayangkan tadi larian 100 meter itu pair sample t-test. Bayangkan tadi kat sini contohnya ada pembelajaran berdasarkan internet dalam konteks memberi pengetahuan dan aplikasi dengan kawal lokasi sekolah. Oh, ini adalah MANCOVA. Tadi contoh tadi suhu kan. Ada suhu dapat meningkat penumpuan dan rejuvenasi. Jadi suhu tadi ada 3. Okey. Jadi kat situ kategori apa pula kan, suhu sejuk panas tu untuk tengokkan, jadi untuk tengokkan repeat measures tadi dengan kehadiran jantina kan, jantina dan suhu tadi untuk meningkatkan kita punya penumpuan dan imaginasi. Okey, kita dah last. Ni kajian MANCOVA ni. Okey, dah dapat dah dapat buat graf pula. Siapa dah settle 4 ni buat graf pula. Okey. Graf ada satu je lah kan. Sebab kita gunakan jantina dan jantina saja. Dengan kita punya variable bersandar kita adalah imaginasi dan juga pengetahuan dan aplikasi pembelajaran berdasarkan internet. Kalau dah siap, respon. Okey, Rohaida dapat, Tio dah dapat dah. Kita tunggu sekejap yang lain-lain.
Okay, dapat Zuriah pun dah dapat dah. Jadi kita tengok result kita. Kita tengok result kita untuk exercise yang terakhir ni. Okey, jantina lelaki 37, perempuan 37. Okey, saya nak beritahu kalau kita dapat jumlah yang balance ni lebih baik lah. Kalau tak dapat pun lebih kurang. Contohlah lelaki 35, perempuan 38, tak ada masalah juga tapi kalau dapat lagi balance lagi okey. Okey, dari segi pengetahuan dia lebih kepada perempuan. Ada tak perbezaan? Adalah perbezaan sedikit antara perempuan dan lelaki. Tetapi nilai min untuk aplikasi kumpulan aplikasi PBI, so lelaki besar sangat gap dia ni. 22 dengan perempuan 8. Jadi kita confirm, yang kita boleh kata confirm untuk aplikasi dia strong kat lelaki secara signifikan. So yang perempuan kita ada perbezaan tapi kita tak pasti adakah perbezaan ini signifikan ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok dekat jantina dan lokasi, kalau ada sudut lokasi dah tak signifikan Pilal trace 0.074 lebih besar daripada 0.05. Dari segi lokasi tak signifikan. Beri penumpuan ke pengetahuan ke aplikasi pembelajaran berbasis internet, lokasi tak ada isu. Tetapi jantina ada isu. Jadi guru lelaki untuk pengetahuan, guru perempuan untuk pengetahuan, untuk aplikasi guru lelaki dengan guru perempuan ada isu kat sini sebab terdapat perbezaan, lokasi tak ada isu. Okey. Alright, jadi kita tengok kat sini sejauh mana jantina. Okey, yang pertama kan jantina ni memberi kesan pada pengetahuan dan aplikasi ni sebanyak 15.8%. Jantina dari segi pengetahuan 15.8%. Okey, tetapi untuk aplikasi lagi banyak 22.4%. Jadi kalau orang kata tentang pembelajaran berasas internet ni, faktor jantina ada beri kesan dia mempengaruhi sebanyak 15.8% untuk pengetahuan dan 22.4% untuk aplikasi. Okey, ada cara pelaporan dia lah. Cara pelaporan dia untuk keseluruhan yang kita dah buat tadi untuk ujian Markova ni. Dengan kehadiran lokasi tu lokasi tu tak signifikan tapi jantina tu lelaki perempuan signifikan dan kita nampak bahawa lelaki sangat strong dekat aplikasi dan perempuan lebih kepada pengetahuan walaupun tidak terlalu banyak perbezaan. Jadi kehadiran jantina itu dapat memberi kesan banyak 15.8% untuk pengetahuan dan aplikasi sebanyak 22.4%. Okey, alright, kita dah selesai untuk Markova. Jadi saya buka soalan untuk sesi pagi ni dan sesi petang ni. Daripada kita buat t-test and kita dah buat ANOVA Sala, ANOVA Duala, kita dah buat SPANOVA, kita dah buat ANCOVA, kemudian kita buat MANOVA dan MANCOVA. Banyak kalau ikutkan bilangan exercise hari ni lagi banyak berbanding semalam. Jadi bukan apa sebab tu saya buka yang semalam tu perlahan dulu sebab nak dapatkan konsep dia kan. Nak dapatkan konsep recode, transform, nak buat descriptive, nak buat cross tab, nak buat graph. Kemudian nak buat apa? Kita buat ujian normality, kemudian kita buat ujian factor analysis, kemudian kita buat ujian Promash Alpha untuk analisis kebolehpercayaan, kemudian kita buat ujian korelasi dan juga regresi. So hari ini kita sambung lagi dengan t-test, ada 3 kan. One sample t-test, pair sample t-test dengan juga independent. Kemudian kita buat ujian ANOVA sehala. Ada sampel bebas dengan sampel bulangan, 2 hala, sampel bebas, sampel bulangan. So kita buat SPANOVA ataupun ANOVA gabungan. Kemudian kita sambung ANCOVA, ada jelipat covariates. Kemudian kita sambung ujian MANOVA, MANOVA biasa, MANOVA 2x2, MANOVA 3x2. Kemudian kita buat MANOVA repeat measures. Kemudian last kali kita buat MANCOVA. Okey? Alright, saya buka soalan untuk petang ni, untuk pagi tadi. Kalau nak tanya soalan yang semalam pun boleh juga. Okey, dengan masa yang ada ni kita buka perbincangan lah. Dan terima kasihlah sebab laju sebenarnya you all ni. Jadi habis awal kita hari ni sebab yalah kita dah selesai semua exercise dan semua dapat buat dengan baik. Alhamdulillah semua dapat semoga bila kita dah dapat belajar simulasi hari ni, dapat belajar sedikit hands on hari ni, besok kalau gunakan data sendiri semoga dipermudahkan lah. So dah tahu dah apa nak klik, apa nak kena interpretasi, macam mana. Dalam slide ni pun ada tunjuk sedikit sebanyak cara nak buat menulis result macam mana nak buat penerangan pun ada sedikit diberi supaya memudahkan urusan nak tulis dalam tesis nanti. So saya buka soalan, jika ada soalan sama ada nak tulis dekat chat ataupun nak tanya direct pun boleh.
So video macam semalam saya akan bagi. Slide saya dah bagi kan. Cuma video pagi dan video petang nanti saya akan bagi lepas ni. Ni doktor, kalau macam ini kita cakap pasal result signifikan ataupun tak signifikan, mungkin kita boleh gunakan result ni untuk jurnal kan. Saya rasa mungkin tiada halangan ataupun isu kan kalau result yang kita persembahkan dalam jurnal tu nanti dia tak signifikan. Okey, berbeza dia macam ni dalam bacaan artikel jurnal. Okey, kita kalau boleh kita sebab kita dah tengok literature review dan sebagainya. Kalau kita belajar kuantitatif kan kita punya filosofi adalah positivism. So kita buat apa-apa berdasarkan teori kan, kita testing teori dan kita refer literature review. Jadi possibility dapatan kita untuk sama dengan literature review adalah tinggi. Namun research dalam kuantitatif juga akan menemukan jalan sebaliknya iaitu tak signifikan. Okey, itu possibility yang ada sama ada signifikan ataupun tidak. Walaupun sebenarnya kita dah susun ke arah signifikan sebenarnya. Tetapi untuk penulisan artikel jurnal, dia ada satu lagi yang kita kena isi bahawa kalau cerita pasal signifikan, bukan kita je dapat signifikan, kajian orang lain pun dapat signifikan. Jadi kalau orang baca artikel nak report kita yang kajian yang signifikan, dia tak nak report kita, dia nak cite orang lain pun tak ada masalah. Tapi cuba bayangkan kalau dapatan kita adalah tak signifikan ataupun negatif. Jadi dapatan kita tu rare. Jadi tak banyak orang yang dapat dapatan yang tak signifikan contohnya. Jadi dengan dapatan tak signifikan tu akan menjadi rujukan pada orang. So bila dia tulis dalam literature review dia akan tulis macam ni. Beberapa kajian melibatkan negara-negara di Asia, di US dan Euro telah mengkaji topik kajian ini. Beberapa kajian telah menemukan terdapat kesan yang signifikan dan yang signifikan oleh bla bla bla. Namun ada satu kajian di Malaysia menunjukkan satu dapatan yang tidak signifikan. Jadi kita dapat citation lah. So kalau orang akademik, kalau dia nak dapatkan H index dan dapatkan citation dengan menerbitkan artikel yang tidak signifikan merupakan satu good strategy. Good strategy untuk orang akan baca artikel kita, good strategy orang akan cite kita. Jadi jangan pandang negatif orang yang terbitkan artikel yang tak signifikan ni jadi macam biasa-biasa. Padahal dia luar biasa sebenarnya. Sebab dia nak buat discussion bukan senang, betul tak? Kalau discussion betul. Orang yang signifikan senang. Tapi yang tak signifikan ni kena cerita. Dia kata kenapa dapatan dia berbeza pada orang lain. Jadi dia nak kupas, dia nak bincang. Bagi saya, aras perbincangan orang yang dapat dapatan yang tidak signifikan tu arasnya lebih tinggi daripada yang signifikan. Kalau tanya saya lah, signifikan sebenarnya beberapa kajian lepas juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan juga antaranya bla 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 bla. Tapi orang yang tak signifikan macam mana? Dia nak cari sokongan tak ada. Okey, dapatan ini menempuhkan sekian. Dapatan ini menunjukkan bahawa bla bla. Situasi di Malaysia, keadaan politik dan ekonomi keadaan ini menyebabkan keadaan ini berlaku. Ini kerana bla bla bla. Jadi orang yang dapat dapatan yang tak signifikan tu lagi kena meningkatkan daya keupayaan dia dalam memberi justifikasi kenapa dapatan dia dapat tak signifikan. Kalau tanya saya, kredit yang besar kalau orang nak tulis artikel kalau dapatan yang tidak signifikan. Bukan senang satu bab, satu lagi permintaan dan juga implication dapat citation tu tinggi bagi orang yang dapat dapatan berbeza dengan orang yang lain. Okay, thank you Dr. Alright. Cuba saya nak tambah satu tadi. Tak perlu risau juga sebenarnya. Tulis artikel memang tak ada masalah. Tapi kalau tesis dah begitu dah dapatan dia, tak apa laporkan je sebagainya. Saya selaku Viva tak pernah saya hukum pelajar kalau saya kata disebabkan dia tak dapat signifikan dia dapat major correction. Tak pernah. Tak pernah saya selaku jadi penilai dan saya jadi supervisor ataupun saya jadi pengurusi, tak pernah lagi saya jumpa di mana calon itu di downgradekan result dia disebabkan tak signifikan. Kita je rasa tak sedap tapi sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya. Setakat ni tak pernah lagi lah. Oh, you tak signifikan lah dapat major correction. Tak pernah lagi. Cuma kita consider dia kalau dia kata okey dapatan you tak signifikan. Kenapa tak bincang? Itu kita frust. Dapatan tak signifikan tapi dia tak kupas. Dia tak cerita kenapa dapatan dia negatif. Kenapa dapatan dia tak signifikan. Kenapa boleh jadi macam tu? Yang tu dia tak bincang. Dalam bab perbincangan dan kesimpulan tu dia tak cerita. Jadi kat situ kita akan komen lah. Pasal kita nak suruh dia ubah data tu tak ada. Justifikasi perlu cite. Of course sebab kita researcher, kita kena beritahu lah. Kita nak beritahu dia. Okey, contohlah kan pembelajaran berasaskan internet. Jadi
kita tahu pembelajaran berasal internet tu mungkin kita kajian orang yang awal bukan. Tapi pembelajaran biasa kita boleh dapatkan. Terdapat beberapa kajian lain yang mengkaji tentang pembelajaran, menunjukkan bahawa lokasi sekolah dapat memberi kesan kepada bla-bla. Namun dalam konteks kajian ini, iaitu kajian baru, iaitu menengok pada pembelajaran berdasarkan internet, mendapat dapatan yang sedikit berbeza. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran biasa dengan pembelajaran melalui internet adalah satu konteks yang berbeza kerana kajian menunjukkan satu dapatan yang berbeza tanpa guna internet dan guna internet. Jadi kadang-kadang kita nak support argument kita, nak buat citation kita pun, jangan kalau kata kita buat pembelajaran berdasarkan internet, kena cite orang buat pembelajaran berdasarkan internet saja. Tak semestinya. So the way kita nak menulis tu kita kena bagi macam argument lah. Kan? Contoh kalau you tengok kalau ada filem ke mana-mana cerita pasal kehakiman kan, ada lawyer dan sebagainya, penguam bela kan. Jadi you tengok cara dia nak bagi orang tu mengaku ataupun cara nak perangkap orang tu, dia akan buka naratif yang lain. Dia akan beri satu andaian. Okey, kalau internet jadi tak signifikan, kalau tanpa internet macam mana? Orang dulu kalau tak ada guna internet, dia guna apa? Jadi dia pusing ayat tu dan dia menjadi satu argument yang cukup kuat. Walaupun kajian orang lain tak ada orang buat, walaupun kajian dia tak sama dengan dapatan kita, tapi justifikasi yang kita bagi tu boleh diterima pakai. Namun untuk meyakinkan penilai, of course justifikasi juga perlu disokong oleh citation. Kalau tidak, kita namakan jadi personal kita punya argument. Personal argument boleh. Kalau tanya saya personal argument boleh, tapi tak boleh 100%. So kita kena blend juga dengan citation dengan fakta-fakta utama. Okay? Sebab kita researcher memang kita tahu bukan kita seorang je buat research benda ni. Orang lain pun buat research sebelum ni. Kan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya yang macam laporan keputusan analisis ni kan. Okey. Okey, sebenarnya figure ni kita ambil dari mana Doktor? Yang keputusan menunjukkan kita tahu dah dia memang tidak signifikan sebab kita tengok daripada dia punya significant level tu kan. Okey. Okey. Yang pertama keputusan menunjukkan bahawa secara keseluruhan wujud kesan variabel bebas jantina signifikan F270. Yang ini kita ambil daripada table. Yang slide saya tunjuk ni kan ke? Yang mana Doktor? Slide ni ke? Saya tengok slide yang laporan keputusan. Yang ni? Yes, yang ni. Okay. Jadi yang 270 tu dia ambil dari tabel yang mana sama juga dengan 15.50 tu. Oh, tu nilai F. Nilai F tu kita Okay. kan ada dekat sini. Nilai F tu yang dekat test between subject effect pada. Ini? Dekat multivariate test Okey, dia sebenarnya dia overlap. So sebenarnya dia boleh baca, okey kita table kita kan. Table ni pun boleh baca, nampak nilai F kan? Nilai F untuk lokasi sini jantina. Kalau tengok jantina, nilai F kita adalah degree of freedom kita 2 dengan 70, nilai F kita 15.21 dengan nilai kita adalah 0.05. Okey, Kat mana tables. Doktor yang tengok dua degree of freedom dia? Degree of freedom dia 2 dengan 70. Ni Dekat 2, mana Doktor? Saya tak ni jumpa. 2, ni 2. Okey, 2. Sorry. Ni 2 yang sebelah ni 70 ni. Oh, okey. Error okey, degree kita of ambil dari freedom situ. 70. Okey, lepas tu kita ambil yang nilai F tu yang kita punya tu lah kan? Nilai F kat sini dah 15.521. Okey, lepas tu P Ni nilai signifikan ni 0.00 signifikan lebih sebab kecil dia, daripada nilai tu 0.05. kan. Yang itu saya tahu. Okey, kemudian yang pengetahuan tu kita ambil dekat bahagian sinilah. Pengetahuan kat sinilah, pengetahuan ni. Nampak ni pengetahuan jantina ni. Bawah ni aplikasi kan. Nilai F dia ni kalau degree of freedom dia, kalau kita tengok pengetahuan kan, F sama dengan degree of freedom dia 9. Kan? 9.6563 kan. Okey, Okey, kemudian kita punya nilai F kita adalah berapa kat sini? 9.6 nilai degree of freedom kita ni. 1 dengan 71. 1 dengan 71. 1 dengan 71. Oh, dekat error ni. 171 nilai F kita 9.656 lah. So nilai P kita 0.03 lebih kecil pada 0.05. Untuk aplikasi yang bawah dia. Okey, faham. Terima kasih Doktor. Sama.
Jangan lupa tau baca yang bawah ni. Ini yang mahal ni. Ni okey. nak beritahu bahawa yang kat bawah tu ada 15.8%. Maksudnya jantina ni dapat mempengaruhi pengetahuan ni sebanyak 15.8% kepada aplikasi 22.4%. Jadi kita nak bagi cadangan dekat bahagian recommendation, kita boleh cadangkan lagi benda lain. Mungkin jantina ni dapat beri kesan pada pengetahuan cuma 15.8%. So yang untuk aplikasi 22.4%. Mungkin ada benda lain. Tak cukup ni, tak cukup 1% dia ada faktor-faktor lain. Dan mungkin kita boleh bagi cadangkan untuk memantapkan pengetahuan dan aplikasi ni tak cukup dengan jantina. Mungkin kena tambah lain lah. So sebab tu kita boleh cadangkan demografi selain daripada jantina, boleh tambah lagi dependent variable lagi. Supaya untuk dapatkan kita punya R-square kita dia dapat 100%. Kalau 15 campur 22 ni bawah berapa kan? Bawah 37, 38 lebih kurang, 38%. Maksudnya kita ada berapa tu kalau 100 tolak 38, kita ada lebih kurang 62 lagi. So kita ada lebih kurang ada 62% faktor lain. Dalam kajian ni cuma cover 38%. Jadi 62% lagi faktor lain yang kita boleh cadangkan untuk kajian akan datang. Yes, DF tu degree of freedoms. Okay, ada lagi soalan? Kita ada banyak masa nak tanya, boleh tanya. Simpan elok slide ni. Simpan nanti video sekali. Ambil link tu takkan hilang. Saya simpan kat YouTube. Jadi sentiasa ada lah. Dia simpan je link tu. Okay, saya pun ada buat backup. Cuma backup saya memang saya kalau kongsi video tu jadi berat lah. Jadi just in case kalau tiba-tiba YouTube saya memang ada problem ke, saya akan upload semula lah. Create yang lain, nanti saya akan bagi link yang lain. Tapi setakat ni dah berapa tahun dah saya start 2020. Waktu pandemik tu sampai sekarang so far tak ada masalah lah. Kalau macam saya bayar tag sekali dekat YouTube tu tak ada isu lah. Mungkin orang lain, mungkin YouTube dia mungkin dia jadi hilang sebab ada dua perkara lah. Pertama isu copyright, isu mungkin dia tak bayar tax. Okay, ada soalan lain? Ada apa-apa nak tambah? Jadi dalam apa-apa pun ni kan doktor, kita kena mula daripada awal lah kan, daripada semalam join juga? Ya, semalam tu kan. Ya. Semalam tu kalau kita nampak benda-benda basic, kalau saya boleh selit-selit lah kan. Kadang-kadang tanpa kita sedar kalau tak belajar record, tahu-tahu kita buat salah, betul tak? Kita tak tahu pun selama ni bahawa kita kena, bila soal sidik campur positif negatif, kita kena buat record. Main hantam je. Main hantam je, terus run je kan. Tahu-tahu bila masa Viva kena. Saya cakap terus terang bukan saya nak memburukkan. Ni dia pelajar international. Dia memang mengajar SAM PLS. Bayangkan, saya kenal dia mengajar SAM PLS kat luar. Dan saya jadi examiner di masa Viva. Dan dia tak buat record. Cuba bayangkan. Saya jadi menong cakap. Dan dia memang dia kata dia mengaku dia tak pernah belajar SPSS. Dia terus belajar SAM PLS. Jadi dia mengakulah dia terlepas pandang ilmu itu. Kan. Jadi saya kata dengan dia, tak apalah, benda semua orang ada buat silap. Cuma saya tak boleh nak kau tim lah. Saya kena beritahu juga dia salah. Jadi cuma hari tu dia ni jenis orang yang laju kan. Jadi keputusan dalam panel tu bagi dia 6 bulan. Kalau ikut saya setahun. Tapi disebabkan dalam tu panel kata dia ni memang terror statistik, dia akan buat sekejap je. Tapi saya kata dengan dia tak ada kisah, orang laju semalam dia boleh buat. Tapi paling penting dia buat dalam elemen part yang betul lah. Tu contoh. Maksud doktor yang setahun tu dia reviva kan? Kalau setahun ada konsep macam ni. Ada setahun pembetulan saja dengan semakan penilai semula. Dia buat pembetulan, supervisor kena check dan juga penilai kena check. Cuma penilai tu option, sama ada penilai tu internal saja ataupun kedua-dua, internal dengan external. Ataupun ada correction yang setahun, major correction kena reviva. Dia ada setahun reviva, ada setahun yang tak perlu reviva. Kita orang memang tak nak reviva, nak menghadap semula orang yang sama, baca tesis semula, kita orang tak nak. Saya cuba elak untuk reviva. Tak minat. Kenapa nak dengar lagi orang bentang benda yang sama, saya tak minat. Jadi kita orang kalau teruk pun kita bagilah komen sebanyak mungkin, bagi major correction, bagi dia setahun. Kalau dia siap awal, hantar awal lah. Dulu praktis dia macam ni. Kalau pembetulan tu setahun, kalau you boleh siap sebulan, hantar je lah sebulan. Cuma sekarang ni ada yang mengamalkan kualiti lah.
Kalau kita dah boleh anggap dia boleh hantar dia sebulan, kenapa kita bagi dia setahun? Baik kita bagi 6 bulan je. Jadi nak membetulkan keputusan decision making tu, siapa yang dapat major correction setahun, paling cepat boleh hantar 6 bulan. Jadi kita buat sikit good practice lah. Takkan bagi setahun, sebulan dah siap kan. Jadi tak cantik lah keputusan itu dibuat begitu. Walhal dia mampu siap awal. Jadi kalau dia tahu siap awal, baik kita bagi dia 6 bulan je. Jadi dalam kes ni, ramai juga tempat saya bila dapat setahun, saya terrelax. Itu standard practice sebab tak nak nanti cerita ke orang, aku kena reanalyze, tiba-tiba correction sebulan. Macam tak aci lah. Jadi kita bagi je setahun, tapi kalau you siap awal, hantar je lah. Tak ada masalah. Macam tu lah student saya selalu cakap awal. Tak apa, 6 bulan. Kalau you siap esok, hantar je lah esok. Apa masalahnya? Kan? Cuma masa diberi tempoh selama 6 bulan. Macam tu. Kan? Tapi yang setahun tu ada banyak kes. Ada setahun kena reviva, ada setahun tak perlu viva, ada yang perlu disemak oleh internal saja dan ada perlu disemak bersama-sama internal dan eksternal. Maksudnya semak tu kena sains lah. Sains tu yang mahal. Kalau semak tanpa sains tu senang. Kita ni semak dan kena sains dalam borang lah. Saya memperakui semakan ini telah pembetulan telah dilakukan. Kalau ada pembetulan lagi tambah sikitlah apa pembetulan yang kena buat. Mungkin kita dah buat pembetulan tapi mungkin ada pembetulan 1-2 lagi. Itu normal lah. Macam saya pun saya dah hantar pembetulan, saya pembetulan 3 bulan. Saya hantar pembetulan saya dan ada satu lagi pembetulan. Jadi saya buat je lah itu sekejap je. Ada lagi? Okay, tengok dekat bahagian chat ada ni. Alright. Tak ada dah soalan Okay, tak apa. Group WhatsApp ni kita masih ada lagi. Boleh tanya soalan kalau tengah-tengah buat SPSS tu tak jadi dan sebagainya. Jadi untuk hari ni dan semalam saya minta maaf lah kan. Saya tahu mungkin bila guna hands on ni, bila kita buat secara alam maya ni, ada yang ada masalah nak install SPSS, ada masalah nak buka data, komputer tak ada WinZip, tak ada WinRAR. Jadi banyak cabaran kita sebelum kita mengaji ni. Kemudian mungkin maaf, mungkin ialah cara belajar analisis secara online, mungkin approach yang saya buat ni kurang baik, kurang sesuai. Mungkin nak compare dengan face to face memang tak boleh lah. Face to face tetap yang terbaik. Jadi mungkin penerangan saya mungkin ada tersilap baca nombor dan sebagainya, saya mohon maaf. Okey, apa yang saya kongsikan ni adalah perkara asas. Jadi kadang-kadang saya jumpa ramai orang yang dia melompat terus. Jadi you dapat asas, bersyukur dengan ilmu asas yang kita dapat ni. So belajarlah analisis advance macam mana pun, kalau ilmu asas yang ada ni peganglah. Dan ilmu asas ni bukan apa kan, besok-besok budak belajar STPM kita boleh supervise, orang belajar diploma kita boleh supervise, orang belajar degree kita boleh supervise, orang buat PhD boleh supervise, you buat research dengan industri. Industri geran-geran ni buat macam ni je, simple-simple macam ni je. So banyak yang kita boleh manfaatkan. Kemudian selepas ni jangan limitkan, belajarlah advance analisis yang ada supaya you cukup asas yang kuat pun cukup, benda yang basic pun cukup dan advance pun yang cukup. Jadi kalau saya mohon maaf. Jadi apa kekurangan dan kesilapan saya dalam berkongsi ilmu ni, saya mohon maaf. Jadi semoga semua dipermudahkan, semuanya sukses, belajar dipermudahkan, mudah nak ingat, mudah dapat data, mudah untuk analisis, tak banyak kompleks. Maksudnya kalau buat ujian normality tak banyak jerawat, kalau buat factor analisis tak banyak benda factor loading yang rendah. Dan kalau buat eksperimen, kita punya living test, multi-test dipermudahkan. Dan buat semua jadilah seperti mana yang kita inginkan, semua dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Dok. Sama.